قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. Firman Allah Ta'ala, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka tiada mengetahui oleh nafsu barang yang disembunyikan. Nafsu maknanya diri seseorang itu, barang yang disembunyikan bagi mereka itu, daripada sejuk buah mata, balas dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan, yakni daripada Allah. Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka tidak mengetahui seseorang barang yang disembunyikan bagi mereka kepada mereka itu yang merupakan sejuk mata hati. Sejuk mata hati ini digambarkan sesuatu yang kita suka. Kalau kita tengok anak kita sembahyang molek, kita sejuk mata hati. Maka sesuatu yang kita suka itu dibagi qurrah atau a'yun. Maka Allah Ta'ala sembunyikan sesuatu bagi mereka yang melakukan taat. Yakni orang yang melakukan taat akan ada balasan yang Allah Ta'ala sembunyikan. Umpama kita berpuasa, maka kita tak tahu balasan macam mana Allah Ta'ala berikan, tapi Allah Ta'ala sembunyikan. Allah Ta'ala tak beritahu balasan bagi orang yang beramal dengan amal saleh. Jadi bagi orang yang memahami ataupun yang rasa tamak, maksud tamaknya maksud inginkan balasan yang baik pada Allah Ta'ala, maka mereka akan melakukan amal ibadat. Maka di dalam syurga nanti akan dapat balasan yang selama ini juga atas muka bumi tak tahu apa yang Allah Ta'ala beri. Maka bagi orang yang berpuasa ada bahagian puasanya. Bagi orang yang baca Quran ada bahagian baca Qurannya. Bahagian orang yang sembahyang malam begitu juga. Bahagian orang yang banyak infak fisabilillah ada bahagiannya. Maka bahagian itu nanti Allah Ta'ala akan beri di dalam syurga, yang mana Allah Ta'ala sembunyikan, tak ada orang tahu bahagian dia masing-masing. Maka kita ini serah pada Allah, pemberian Allah yang paling penting. Kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala rada kepada kita dengan sebab ketaatan yang kita lakukan semasa hidup di atas dunia. Maka kita hidup atas dunia, buatlah taat kepada Allah dengan melakukan ibadat-ibadat sebanyak mana yang boleh. Maka katanya Allah Ta'ala sembunyikan sesuatu yang tidak diketahui, yang merupakan sejuk mata hati, balas dengan barang yang ada mereka itu, iaitu sebagai balasan dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka itu mengerjakan, yakni taat, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka amal ibadat yang ikhlas, amal ibadat yang tidak ada riak, ujub, takabur dan sebagainya, amal ibadat itu akan diterima oleh Allah. Bila mana Allah Ta'ala terima amal ibadat itu, maka Allah Ta'ala akan beri balasan yang baik, kerana dia ini melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini yang ada harganya. Maka ini yang ada harganya 2 dinar ataupun 2 dirham. Maka digambarkan ada nilai. Sama ada nilai itu, umpama sesuatu benda ada nilai, sama ada 1 dinar. Dinar ini mungkin ukuran pada zaman dahulu lah, ataupun 2 dirham. 2 dirham maknanya kalau kita buat satu kerja ada nilai. Kalau kita bekerja maka dibayar sekian-sekian harga. Maknanya umpama orang yang bekerja sampai daripada pagi sampai ke petang, lalu ditetapkan harga. Kalau atas muka dunia kita tahu orang yang bekerja kadang-kadang sudah tahu 1 bulan dia dapat berapa. Kadang-kadang sudah sudah diketahui 1 jam dia dapat berapa ringgit, berapa ringgit. Bermakna pekerjaan itu ada nilai. Maka Allah Ta'ala pun sebenarnya sudah tetap. Kita beramal-amalnya tetap, tapi tetapan itu Allah Ta'ala tak beritahu. Hanya Allah Ta'ala beritahu, kamu buat amal, aku bagi pahala. Maka pahala banyak macam mana, wallahu a'lam. Maka masing-masing kena rebut pahala. Jadi bila rebut pahala ini, kita ini serah kepada Allah dan kena yakin janji Allah Ta'ala. Maka orang nanti dekat negeri akhirat, bila dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, masing-masing baru tahu orang ni lebih banyak pahala, orang ni kurang pahala. Maka ditengok sebab apa orang ni banyak pahala. Kerana amalan ini diterima oleh Allah, amalan ini ditolak.
kerana ada ikhlasnya dalam bab ini. Maka demikianlah, maka bila Allah Ta'ala terima amalan tadi, beri balasan tadi, dia akan tengok pahala banyak ni, maka balasan syurganya macam ni. Begitulah keadaannya. Itu kalau amalnya amal yang baik. Tapi kalau amalnya amal yang buruk, maka tidak ada pahala, ataupun pahalanya ada tetapi dimakan oleh dosa-dosanya ataupun pahala yang buruk tadi. Dosa yang buruk tadi. Maka tidak dapat tidak, kita ni kena beramal ibadat kepada Allah, dan setiap amal kita akan dikira oleh Allah, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umpama dia kata ini yang ada harganya 2 darnik atau 2 dirham, jadi baginya harga ini, maka ada harganya walaupun 2 dirham dan sebagainya. Maka demikianlah ada pahala. Maka kita begitu juga hadir dalam majlis ilmu, umpama ini dapat pahala, yakin kepada Allah dapat pahala. Namun demikian pahala masing-masing tidak sama. Ada pahala lebih, ada pahalanya juga. Maka demikian juga asasnya orang buat baik dapat pahala. Tapi kadang-kadang dengan buat baik tadi datang ujub sebagai contoh, datang riak, takabur dan sebagainya, maka perbuatan baik tadi boleh bertukar jadi tidak ada pahala, bahkan boleh bertukar membawa kepada dosa. Dua dirham jadi baginya harga ini dan diberikan kadar ini. Tetapi jika engkau jadikan kerana Allah Ta'ala, maka adalah bahagian dia. Seandainya orang itu melakukan sesuatu ketaatan memang semata-mata kerana Allah. Orang yang semata-mata kerana Allah Ta'ala ini, dia ini melihat keredaan Allah lebih utama daripada keredaan manusia. Kita ni kadang-kadang cari redha manusia. Maka kalau cari redha manusia boleh menyebabkan amal ibadat itu tertolak, kerana ia dikira tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan redha Allah daripada redha manusia. Dan dikatakan bahawa orang yang ikhlas ini dia mencari redha Allah Taala, maknanya dia akan bersungguh-sungguh sama ada manusia atau tidak ada manusia di hadapannya. Maka demikianlah, kalau nak baca Quran, masa dia tadarus, maka masa dia duduk seorang-seorang di rumah, dia baca Al-Quran dan dia niatkan bahawa dia baca Al-Quran ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pokok itu kemarin baru saya jumpa dia beritahu, dia kata boleh tak begitu. Dia kata boleh macam mana? Dia pergi ke masjid, awal-awal lagi dia baca Fatihah banyak-banyak, kadang-kadang sampai 1000 kali. Dia kata dia niatkan bahawa boleh tak saya niatkan ni sebagai simpanan saya. Lepas tu saya doa, dia kata ya Allah, ya aku simpan hadiah ni padamu ya Allah, aku minta nanti ke akhirat tadi mu bagi baliklah kat aku. Maka dijadikan simpanan. Tanya boleh ke tak boleh? Saya kata boleh lah. Kan saya kata tak boleh kan, ini malah hati tu. Saya kata boleh. Maknanya simpanan itu kita serah pada Allah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala beri pertolongan kepada kita dengan amal. Ada pun terima tak terima itu serah pada Allah. Hanya kita yakin amal kita diterima oleh Allah dan kita buatlah niat kerana Allah Ta'ala. Maka demikian boleh kita beramal ini untuk akhirat, bukan untuk dunia sebenarnya. Maka beramallah sebanyak-banyaknya, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang penuh dengan berkat ini. Maka andai kata seseorang itu memang buat semata-mata kerana Allah, dijadikan kerana Allah Ta'ala, maka dibuat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Saat engkau sembahyang di dalamnya 2 rakaat yang ringan keduanya, tetapi satu nafas engkau berkata pada la ilaha illallah. Maknanya orang itu dia melakukan amal ibadat semata-mata kerana Allah. Dan kalau dia sembahyang itu 2 rakaat walaupun ringan dia sembahyang 2 rakaat saja, dalam keadaan hati dia, nafas dia ingat kepada Allah, setiap nafasnya berzikir kepada Allah, itu lebih afdal daripada banyak rakaat tapi kosong ingatan kepada Allah. Maka kalaulah ingat pada Allah Ta'ala itu banyak, lagi baik apabila ibadat itu banyak. Maka
Maka di sini disebutkan sembahyang dengan kalimah la ilaha illallah. Yakni dengan arti kata, kita ini kalau boleh setiap nafas kita berzikir, itulah yang paling utama. Maknanya setiap nafas kita ingat pada Allah. Sebab itu orang-orang setengah-setengah dia latih. Maknanya dia duduk saja, dia tarik nafas, turun nafas, dia zikir, latih itu. Dia latih berzikir kepada Allah. Kalau tak boleh pun sekuat-kuat lidah dulu la ilaha illallah. Lama-lama dia latih, maka jadi setiap nafas naik turun tu jadi berzikir kepada Allah. Orang yang sudah setiap nafas itu berzikir, insya-Allah sembahyangnya boleh membawa kepada khusyuk sembahyang. Sehingga kan setiap nafas yang dia hembus, yang dia sedut, dia hembus itu dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ibadat itu memang penting, tetapi yang penting lagi kita ingat kepada Allah di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita dalam ibadat kita ada niat ujub, takabur, riya dan sebagainya, boleh menyebabkan amal ibadat kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billahi min zalik. Maka disuruh kita beribadat kepada Allah dalam keadaan ingat kepada Allah Ta'ala, walaupun 2 rakaat yang ringan sahaja. Tapi kalau boleh lebih banyak, itu lebih baik dalam keadaan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Ta'ala, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Dan barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh daripada laki-laki ataupun perempuan, padahal ia mukmin, yakni dia benar-benar beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya pada sahabat, bagaimana kamu keadaan pagi ini? Katanya, pagi ini aku dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah. Maka beriman kepada Allah bukan sekadar ucapan sahaja, tapi kena buktikan bahawa seseorang tadi dalam keadaan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang beramal soleh, tak kira lelaki ke perempuan, dia beramal dengan amal yang soleh dalam keadaan dia mukmin, benar-benar beriman kepada Allah, yakni amalnya semata-mata kerana Allah, maka mereka itu masuk, mereka itu akan syurga. Maka dia boleh masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kalau dia itu benar-benar beriman kepada Allah. Ada seorang tu dia kata, orang datang pada dia seorang tu orang alim lah, dikatakan Maulana. Lalu datang pada dia, orang tu pun kata dia, kamu ni ahli syurga. Dia pun terkejut, orang tu kata dia ahli syurga. Saya tengok awak, saya jamin awak ahli syurga. Jadi saya pun diam lah, tak kata apa. Tak ada orang pun jamin kita. Maknanya menjadi ahli syurga. Jadi sebenarnya ahli syurga ini tidak ada jaminan. Yang ada jamin itu Allah Ta'ala dan Rasul saja yang boleh jamin seseorang tadi. Tapi nak beritahu seseorang itu yang beramal dengan amal soleh, maknanya dia ini kadang-kadang ada tanda-tanda dia menjadi ahli syurga. Tanda-tandanya di antaranya dia ini istiqamah dalam amal ini. Ini di antara tanda itu. Kemudian dia ini orang yang boleh meninggalkan maksiat zahir dan batin. Zahir dan batin. Kalau dia boleh tinggalkan maksiat zahir dan batin, ini di antara tanda orang itu menjadi ahli syurga. Dan yang ketiga, dikatakan dia ini hatinya sentiasa takut, dan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat ahli syurga juga adalah orang itu banyak menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang ahli syurga. Jadi kita tak tahu keadaan kita. Jadi kita boleh tengok adakah hati kita ni takut pada Allah, ataupun kita ini banyak ketawa ke banyak menangis. Kalau banyak ketawa ni kena tukar biar banyak menangis. Sehingga kan ulama beritahu, kalau boleh kamu buat ni biar menangis. Sembahyang biar menangis, baca Quran biar menangis. Kalau tak boleh menangis, baca Quran buat nangis pun tak boleh. Buat nangis. Biar menangis main-main pun, ataupun saja-saja. Biar lama-lama membawa kepada benar-benar menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Maka demikian dikatakan bahawa kalau seorang itu beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk di dalam syurga dan memberi rezeki padanya dengan tiada hisab, maka dia akan dapat nikmat rezeki di dalam syurga tanpa hisab. Maknanya terlalu banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada ahli syurga bagi orang yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh. Maka kita mohon kepada Allah agar kita ini benar-benar menjadi orang yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh. Maka disuruh kepada kita ini agar memperbanyakkan amal, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan disuruh banyak, sehingga kan ada orang yang sembahyang sampai 100 rakaat. Ada orang yang sembahyang 1000 rakaat satu hari. Macam mana dia boleh sembahyang 1000 rakaat satu hari apabila Allah Ta'ala campakkan dalam hatinya gemar dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau boleh bulan Ramadan jangan sibukkan lagi dengan perkara-perkara yang lain, kecuali disibukkan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini satu saat daripada beberapa nafas kamu yang tiada harga baginya pada ahli dunia. Adapun orang yang ahli dunia, kita ni tak tahu sama ada kita jadi ahli akhirat ataupun jadi ahli dunia. Orang yang jadi ahli akhirat, hatinya gemar kepada ibadat kepada Allah. Maknanya ini ahli akhirat. Dan orang yang ahli akhirat ini, hatinya sentiasa ingat kepada Allah siang dan malam. Ini orang yang ahli akhirat. Dan orang yang ahli akhirat tertutup pintu maksiat pada dirinya. Tidak ada lagi nak buat maksiat, bahkan sentiasa takut, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana siang malamnya ingin melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang ahli akhirat sudah tidak gemar lagi kepada dunia. Bukan maksud tidak gemar kepada dunia dengan arti kata sudah tidak makan, tidak minum, tidak. Hatinya tidak ada lagi dunia, yang ada hanya akhirat sahaja. Maka demikianlah orang ini dikatakan ahli akhirat. Berbeza dengan ahli dunia. Ahli dunia ini ibadat dia lemah saja, tak kuat amal ibadat. Tetapi kalau perkara-perkara dunia, hiburan, maksiat, jadi semangat pula. Perkara yang menempati kepada hawa nafsu. Dan hatinya lebih cenderung daripada dunia dibandingkan dengan akhirat. Inilah kita bimbang. Kita pastikan sebelum kita mati, hati kita ni biar ingat kepada Allah. Dan sebelum kita mati, pastikan kita ini sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar Allah Ta'ala terima akan taubat kita. Maka dikatakan bahawa orang itu kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah, dia berjaya meninggalkan maksiat yang telah dia lakukan dahulu. Jadi kadang-kadang masa kita, mungkin masa muda dahulu, zaman remaja dahulu, kita ikut hawa nafsu. Di antaranya kadang-kadang tidak mengerjakan sembahyang, tidak berpuasa, ataupun dengan arti kata tidak menutup aurat dan sebagainya. Tapi bila kita sudah bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, bila sebut saja bertaubat, yang pertama tinggal perkara-perkara yang dahulu yang kita pernah lakukan yang melibatkan kepada dosa, dan yang kedua mesti meningkatkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dulu saya ada jumpa seorang sahabat kita lah, dia sudah meninggal dunia. Masa dahulu tu dia cerita memang dia ni banyak larut tinggal ibadat lah. Jadi dia tanya saya kata yang sembahyang dahulu, yang tinggal dulu kena qada. Kena qada. Jadi dia kata banyak sangat kena qada. Tak apa, jangan qada nak banyak-banyak, tak mampu qada sikit-sikit. Qada sikit-sikit dahulu. Jadi bila dia ni kembali balik nak buat amal ibadat, memang saya tengok dia berlaku perubahan yang besar. Dia terus dia pakai jubah siap malam pakai jubah dan pergi ke masjid siap malam, sehingga kan saya tengok sampai bulan Ramadan saya mari heran, masa bila dia tidur. Macam dia tak tidur. Malamnya dia ini maknanya sembahyang tarawih lagi, lepas pada tu baca Quran, jadi balik lewat. Bila dah balik lewat, tahajud boleh hadir lagi tahajud. Lepas pada tahajud, lepas pada pagi tu dia pergi pula beli barang-barang pula, masakan pula, pergi pada orang pula untuk nak buka puasa. Dia masak-masak, lepas tu orang mari ambil gitu saja. Bukan
bukan dia lah, maknanya orang Opah dia. Jadi saya pun fikir, dah pagi pergi pasar. Tepat pada tu tengah hari dah masuk dah, petang tu, malam pula, siapa tak tidur malam? Gagah Tuhan bagi dia sehat tubuh badan dalam melakukan amal ibadat. Tanya dia kata dia kenang sangat dulu dia lalai, dia nak qada balik. Dah ada masa pula dia semayang. Saya diri ikut dia pun tak buat. Saya tu kakak boy, dia mungkin buat gini. Dia buat, kita tengok saja dia. Kuat dia beribadat pada Allah Ta'ala. Sebab itu orang kalau Allah Ta'ala beri kekuatan ibadat pada Allah, memanglah dia akan jadi gemar melakukan amal ibadat kepada Allah. Sebab itu di bulan Ramadan ini kita kena banyak doa. Siapa satu kali doa pun tak. Setiap lepas mayang doa, rehat sikit doa, lepas masak doa semua minta. Kerana bulan Ramadan bulan yang cukup mudah dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disuruh juga kita banyak istighfar, banyak istighfar. Tak kira lah 1000 kali ke 100 kali pun. Kalau boleh tanda tak apa, bulan Ramadan ini biar siapa 100,000 contohnya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bulan Ramadan ini bulan yang mudah Allah Ta'ala ampunkan dosa. Lalu dikatakan bahawa memberi rezeki padanya dengan tiada hisab, maka ini satu saat daripada beberapa nafas kamu yang tiada harga baginya pada ahli dunia. Adapun orang-orang yang ahli dunia ini, setiap nafasnya itu tidak ingat kepada Allah, lalai kepada Allah Ta'ala, maka dikatakan bahawa orang ini orang yang rugi. Maka demikianlah fikir yang ruginya kita lah. Kerana banyak nafas kita yang kita gunakan ini bukan pada agama Allah. Bahkan hati kita banyak lalai, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tanya bagaimana nak beringat, tak ada jalan lain, takat ini kena banyak berzikir. Mulanya dengan sebut dahulu, la ilaha illallah, sebut saja. Lama-lama biar ingat dalam hati. Jadi kalau tidak ingat dalam hati ini, kadang-kadang kita tak boleh istiqamah. Kadang-kadang saya sendiri pun rasa tak boleh istiqamah. Dia mari semangat awal-awal, lepas tu lupa, lepas tu tak buat. Bila tak buat, mari sedar balik, buat balik. Maka begitulah. Fokusnya kita ni memang dalam keadaan sentiasa lalai kepada Allah. Tapi orang yang beriman kepada Allah, jangan biar diri kita lama lalai. Bila kita lalai sahaja, kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada pula padamu maka beberapa yang kamu sia-siakan akan dia, maka tak ada pula manfaat pada diri kita apabila kita lalai kepada Allah Ta'ala. Dan banyak sungguh masa kita ini sia-sia sahaja. Sepatutnya kita banyak melakukan amal ibadat kepada Allah, namun demikian sia-sia lalai kita kepada Allah. Maka tiada satu faedah pun. Sudah banyak masa kita lalui, rupanya masa itu tak ada faedah pun selama ini. Maka kita boleh renung diri kita. Sudah banyak umur kita hari ini, lama mana umur kita, sama ada 40, 50 dan sebagainya. Banyak mana hati kita ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau hitung kira, rupa-rupanya banyak benda-benda yang tidak berfaedah yang kita telah lalaikan selama ini. Sedangkan Nabi SAW bersabda, min husni islami ma'itakuhu ma la ya'nihi. Sesungguhnya daripada keelokan orang yang beriman kepada Allah, nak tengok orang yang beriman itu baik, elok akhlaknya, perangai dia elok, dia dapat meninggalkan perkara yang sia-sia. Kalau boleh tinggalkan perkara yang sia-sia, ini menandakan bahawa Islam dia itu semakin baik. Tapi kalau dia tak boleh meninggalkan perkara sia-sia, dibimbangi, maknanya apa yang dia lakukan itu tidak memberi manfaat, maka sia-sia sahaja. Maka beberapa yang lalu, atasmu, maka begitulah masa yang telah lalu pada kita ni akhirnya membawa kepada sia-sia. Maka ingat, Allah Ta'ala akan tanya kita beberapa perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala tanya harta kita, daripada mana kita dapat harta kita. Kemudian ke mana kita belanja, Allah Ta'ala akan tanya. Kemudian Allah Ta'ala beri juga ilmu kita, dan ke mana kita amalkan ilmu. Maka ilmu ni jangan gagal
jumpa bagi. Amal ini, ustaz, amal ini saya fikir kalau saya beramal ni maknanya banyaklah dikit. Akhirnya oleh kerana banyak sangat, akhirnya tak buat lagi. Itu yang bimbangnya. Maka dikatakan bahawa ilmu ni Allah Ta'ala bagi. Maka dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi dan nanti Allah Ta'ala tanya. Itu satu ilmu. Kemudian ada lagi Allah Ta'ala tanya mengenai harta kita ke mana belanja. Ke mana belanja. Dan satu lagi Allah Ta'ala tanya usia kita, umur kita Allah Ta'ala bagi. Maka Allah Ta'ala bagi ini ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Umur pendek. Kadang-kadang kita tak sangka tu orang tu sihat, dia mana-mana ada. Saya tengok sahabat saya tu memang sihat. Dia ni berobat orang, dia pandai bomoh. Pandai bomoh. Akhir sekali mari datang sahabat mari bomoh, dia kata tahu tak ada berita. Kenapa sahabat kita meninggal dunia? Masa tu umur dalam 20 lebih lah. Lama tak cerita ni, masa tu umur saya pun 20 lebih juga. Maknanya saya ingat tua saya setahu pada dia. Saya tengok Allah mudanya sudah meninggal dunia. Maka sebenarnya Allah Ta'ala bagi usia masing-masing. Usia masing-masing ni bukan kata umur pendek rugi, bukan kata umur panjang tutung, tak semestinya gitu. Maka dikatakan sebaik-baik orang yang beriman itu adalah Allah Ta'ala beri, maknanya umur dia panjang, amalnya banyak. Mana untung? Umur panjang, amal banyak betul. Dan kalau Allah Ta'ala beri umur pendek, amal dia banyak, dia pun untung juga. Untung juga, umur pendek tapi amalnya banyak. Baru-baru ni masuk surah khabar, ada budak hafiz Quran. Hafiz Quran maknanya mati kebakaran. Dia ni budak ini dikatakan budak yang bagus. Dia selalu kalau subuh-subuh awal-awal, sebelum subuh sudah datang, sebelum waktu sudah baca Quran, dan dia tak banyak cakap. Akhirnya mati dalam keadaan kebakaran. Mati terbakar lah. Jadi bila ditanya, rupanya budak ni budak yang sangat baik dan juga ahli ibadat. Dan selalu baca Al-Quran. Jadi nak beritahu bahawa kalau dah duduk dalam keadaan ahli ibadat, walaupun umur pendek tapi banyak amal, ini bagus. Kalau umur panjang banyak amal. Sebab tu ulama ini orang soleh, dia ada dua orang nak umur panjang. Satu nak umur panjang kerana nak mengecapi dunia. Nak umur panjang. Sebab apa? Sebab motor besar tak pakai lagi, kereta besar tak ada lagi, kereta mahal tak ada lagi, rumah tak besar lagi. Jadi kalau boleh nak umur tu, maka umur panjang nak mengecapi dunia. Ini tidak bagus. Tapi ada orang umur panjang, dia nak umur panjang. Tujuan apa dia nak umur panjang? Tujuan umur panjang supaya nak amal banyak. Jadi kalau Tuhan bagi umur panjang, dia dapat khidmat dengan Allah banyak. Maka kalau kita niat macam itu, nak umur panjang, tujuan umur panjang nak beramal ibadat, itu bagus. Lalu kita rajin dengar kan orang kata, doakan saya supaya umur panjang, murah rezeki. Maknanya umur panjang, murah rezeki. Jadi dikatakan umur panjang, murah rezeki, tujuan apa? Tujuan umur panjang nak rezeki banyak itu saja? Bukan. Nak umur panjang, murah rezeki itu untuk beribadat kepada Allah. Maka kalau beribadat banyak kepada Allah Ta'ala, maka itu bagus. Maka seseorang tadi disuruh agar melakukan amal ibadat. Tapi rugi serugi-ruginya orang itu, umur pendek, amal kurang. Dalam umurnya pendek, tapi amalnya kurang. Ataupun umur panjang, tapi maksiat banyak. Ini juga rugi, waliyahzubillahi min dzalik. Maka disuruh agar kita, Allah Ta'ala beri umur pada kita ni, mesti kita melakukan amal ibadat kepada Allah. Sebab kita sebenarnya sudah rugi. Sebab apa sudah rugi? Sepatutnya masa kita, maknanya masa Allah Ta'ala beri umur kita, masa muda-muda itu masa kuat beribadat. Tapi kita pula masa muda tak mikir nanti akan datanglah beribadat. Itu kita rugi. Patutnya masa muda-muda, remaja itu masa tu kuat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka disuruh kita ini agar melakukan amal ibadat kepada Allah. Jangan biarkan masa kita berlalu sia-sia. Dan sekarang ni kita fikir dulu tu sia-sia, masa ke depan tu ada lagi. Maka sebenarnya kita belum lagi terlambat selagi mana Allah Ta'ala beri. Bila beri lagi usia kepada kita, kehidupan kepada kita, masa itu kita boleh lagi melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka masa yang ada ini, kerjakanlah melakukan amal ibadat sebanyak yang boleh. Maka dikatakan di sini, beberapa yang lalu atasmu dengan tiada faedah yang jadi baginya ini kadar yang amat besar, sedangkan masa itu ataupun apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, umur kita, dan satu benda yang amat besar, dan ini telah jatuh. Maknanya ini telah berlaku ataupun telah kita gunakan kepada perkara yang rugi, yang sia-sia. Sayang sungguh kita ni kan, kadang-kadang mari fikir, kalau Allah Ta'ala bagi usia muda lagi kan sedap. Maknanya kalau diberi lagi umur 15 tahun sebagai contohnya, mungkin kita niat nak buat amal ibadat banyak-banyak. Tapi rugi sungguh, masa dulu kita duduk lalai saja, tidak belajar agama, tidak buat ibadat sebanyak-banyaknya. Maka untunglah orang yang melakukan amal ibadat. Tuan guru saya, dia ini daripada budak air dia hantar pondok. Dia tak kenal sekolah-sekolah. Jadi masa duduk di pondok tu memang dilatih sembahyang. Dia kata dia tak pernah tinggal sembahyang. Bila tak pernah tu, start daripada dia belum balik lagi, sampai ke sekarang dia tak pernah tinggal sembahyang. Jadi bila dalam keadaan macam tu, sebab apa? Sebab dilatih dalam suasana duduk di pondok. Maka dia pun daripada dia budak sehingga sampai sekarang dikatakan dia buat amal ibadat jadi banyak. Sembahyang sunat banyak tu banyak. Kenapa? Dia kata dilatih masa budak. Kita nak banyak macam dia pun, tapi baru start nak latih. Sampai saya tanya tuan guru saya, kata ustaz, macam mana ustaz boleh sembahyang banyak? Masa tu saya ingat umur saya tu masih lagi belasan lagi, hampir-hampir kat 20 masa belajar pondok. Dia tu dah tua dah, umur dalam 50 dah masa tu. Tapi kalau sembahyang sunat memang kalah kita ke dia. Kalau sembahyang tarawih dah lah 20 rakaat, lambat-lambat pula. Ada mari dosa malu mak ustaz dah latih. Lambat dia tu kita dengar. Jadi kena pasal dia tak boleh masa kita belajar pondok tak boleh buat 8, mesti kena buat 20. Kena buat juga ingat tu. Dia selamba je baru. Kadang-kadang bangun pula sembahyang malam. Jadi saya tanya dia, ustaz, macam mana ustaz boleh buat sembahyang ibadat banyak-banyak? Padahal dari segi umur dia ni, umur kita rasa kita muda, memang muda pun masih dibanding dia. Kalau dibandingkan, kalau akak benda-benda berat, rasa kagum kita pada dia. Kalau lumba lari, rasa menang kita pada dia. Tapi kalau akak takbir sembahyang solat, kalau kita. Apa yang gitu? Sebab hati dia ni dah bergantung dah, dia dah latih lah. Maknanya, jadi dia fikir, dia beritahu dia sembahyang sunat ni masih budak. Waktu kita ni dah rugi dah. Sekarang ni dah kira rugi dah. Tak kira umur kita berapa dah, maknanya kita dah rugi dah. Sebab kita tak boleh nak buat amal ibadat banyak-banyak kerana sudah berat. Berat ni dengan sebab apa? Sebenarnya kadang-kadang berat bukan dengan sebab tubuh badan. Orang kurus pun kadang-kadang payah nak bangun kok. Maknanya, tapi berat dengan sebab apa? Berat dengan sebab dosa kita. Lalai kita kepada Allah Ta'ala, jadi dosa yang menyebabkan kita berat nak melakukan amal ibadat. Maka kalau orang itu fikir, oh aku selama ini sudah rugi selama ini, patutnya masa dulu lagi aku kena buat amal ibadat. Jadi dengan rugi yang ada hari ini, kerugian ni kita ingat dahulu, hari ini kita kena tampung sungguh-sungguh. Buat amal ibadat banyak-banyak. Buat amal ibadat banyak-banyak agar maknanya kita ini menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawasanya di dalam keberadaan Allah Taala, maka hendaklah kita ini lakukan amal ibadat dalam keberadaan Allah Taala. Yang paling penting Allah Taala redha. Bukan banyak, tidak banyak, tapi yang paling penting Allah Taala redha. Maka besarlah padanya dan banyaklah harganya dengan kurnianya. Bila kita buat amal ibadat dengan masa yang ada ini, pastikan Allah Ta'ala redha kepada kita.
Jadi sebenarnya kena faham, amal ibadat kita ni tak mampu, tak layak kita masuk syurga dengan amal ibadat. Diceritakan ada orang dia buat amal ibadat 800 tahun. Zaman dulu umur panjang Tuhan bagi. Umat Nabi terdahulu dia ada yang sembahyang sampai 800 tahun, dia beribadat dalam keadaan tidak ada maksiat. Tapi bila dia minta dengan Allah, nilaikan amal ibadat dia dengan syurga, Allah Ta'ala katakan pada dia bahawa dia tak layak lagi masuk syurga dengan ibadat 800 tahun tanpa maksiat. Dan kita berapa tahun sangat ibadat kita? Itu tak termasuk kira dengan tidur kita. Tidur rumah, tidur dalam kuliah tu tak kira. Jadi nak beritahu, dengan tidur kita tu banyak dah masuk. Dengan salah itu tak termasuk dengan tengok TV lagi, dengan di jalan pasar raya Medin lagi, pergi bazar Ramadan tak kira lagi, pergi akhir-akhir lagi, maknanya tak kira lagi. Maka dikira dengan amal ibadat kita ni sahih memang kurang. Dalam amal ibadat yang kurang kita ni campur pula dengan maksiat. Maka orang yang buat amal ibadat ini, maknanya dengan 800 tahun dia buat tanpa maksiat, tak layak dia masuk syurga. Dia minta dengan Allah, nilaikan amal ibadat dia dengan syurga. Tak boleh nilai. Nak tahu juga Allah Ta'ala ambil dia gaung neraka. Bila gaung neraka, tengok neraka, maka panas rasa dahaga. Maka bila dahaga, Allah Ta'ala bagi satu titik air dalam syurga saja. Bila satu titik air dalam syurga, dia pun minum, hilang dahaga. Maka itulah kadar ibadat dia. Kalau nak banding dengan nilai ibadat, nilai ibadat dia, maka seseorang itu boleh masuk syurga dengan sebab apa? Dengan sebab rahmat Allah, kasihan belas Allah Ta'ala. Sebab itu jangan bangga dengan ibadat. Kalau bangga dengan ibadat, bangga apa kita dengan ibadat? Ibadat kita ni, kalau kita boleh khatam Quran banyak bulan Ramadan, tak layak kita masuk syurga. Tidak layak. Jadi yang boleh masuk syurga itu dengan apa? Dengan rahmat Allah. Sebab Allah Ta'ala kasihan belas pada kita. Sebab Allah Ta'ala kesian pada kita. Maka dengan sebab Allah Ta'ala kasihan kepada kita, rahmat Allah Ta'ala beri pada kita, boleh menyebabkan orang itu boleh masuk dalam syurga. Tapi nak dapat rahmat Allah Ta'ala memang dengan amal ibadat. Maka kita melakukan amal ibadat itu sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala perintahkan kita melakukan amal ibadat. Kita buat amal ibadat, biar amal ibadat kita menyebabkan Allah Ta'ala redha kepada kita. Allah Ta'ala redha kepada kita, Allah Ta'ala kasih kepada kita, maka bila Allah Ta'ala redha, maka akan besarlah nilai di sisi Allah Ta'ala akan ibadat yang kita lakukan tadi. Tapi kalau Allah Ta'ala tak redha, buat amal ibadat banyak macam mana pun habis. Allah Ta'ala tidak pandang amal ibadat seseorang tadi, seandainya Allah Ta'ala tidak redha kepada seseorang tadi. Maka sebenarnya tiba-tiba bagi orang yang akhir, orang yang bijak bahawa melihat akan kurang amalnya, ini orang bijak. Siapa yang melihat amalnya banyak, maka dia ini tidak bijak. Kenapa tidak bijak? Bila dia melihat amalnya banyak, nanti datang perasaan ujuk dalam hati, ataupun dia akan merasakan bahawa dengan amalnya sudah cukup dia masuk syurga. Sebab tu kunci itu bahaya. Bila orang tu kata kamu ni ahli syurga, dia rasa gembira. Siapa orang tu nak tetapkan dia tu ahli syurga? Tak boleh. Orang yang bijaksana, dia akan melihat amalnya kurang walaupun dia amal banyak. Sahabat-sahabat, mereka tu amal banyak tapi dia rasa kurang. Sayyidina Uthman Ibn Affan, bila dia ingat mati, dia akan menangis sampai basah janggut dia. Dia menangis ni macam seolah-olah dia memang ahli neraka. Apa orang tanya pada dia, kenapa pula menangis? Maknanya dia kata dia ingat mati, dia takut kepada Allah Ta'ala. Tidakkah kamu ni layak masuk syurga? Dia marah sahabat tadi, jangan kamu kata macam tu. Kali-kali dia rasa dia tidak layak masuk syurga. Orang yang rasa tidak layak masuk syurga dan dia rasa kurang amal, dia akan kuatkan beramal kepada Allah Ta'ala. Orang yang macam ni mudah masuk syurga. Orang yang dia rasa dia masuk syurga padahal dia kurang amal, orang ni sebenarnya dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang bijak itu siapa dia? Al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut.
Orang yang bijaksana, orang yang sentiasa hitung akan dirinya. Dia hitung diri dia. Dia tengok muhasabah dirinya, Masya Allah. Dihitung dengan dosa, dengan amal, rasanya banyak dosa. Dan kalau boleh kita lupakan amal ibadat yang banyak kita buat, yang rasa banyak walaupun tak banyak. Mana kita lupa puasa kira. Kalau banyak-banyak amal ibadat yang berasa banyak tu, jangan cerita, lupakan. Banyak kan ingat dosa daripada ingat amal. Kalau orang tu banyak ingat dosa, insya-Allah dia akan kuat beramal. Kalau dia banyak ingat amal, jadi dia kurang beramal. Maka dikatakan orang yang bijaksana ini, orang yang akil, orang yang berakal, melihat akan kurang amalnya. Dia tengok kurang amalnya di sisi Allah Ta'ala. Memang kurang. Ada orang kurang amal, tak ada orang banyak amal. Saya tanya tuan guru, dah berapa qada hari sembahyang? Dia tak pernah tinggal sembahyang daripada bodoh. Dia qada hari sembahyang. Qada lama mana? Selama 2 tahun. Dan dia tinggal banyak mana? Tak ada tinggal hari. Dia kata dia daripada budak, dia latih sembahyang, duduk belajar pondok, ayah dia atau siapa dia dua. Dia belajar pondok saja, dia latih saja. Itu pun dia tetap qada hari sembahyang. Sebab apa? Sebab dia kata amal dia kurang. Itu pun nak qada lagi sembahyang. Nak baca Quran banyak-banyak. Baca Quran banyak tapi rasa tak banyak. Kita memang baca Quran tak banyak tapi berasa banyak. Ini penyakit kita. Macam mana nak buat penyakit perasan? Kalau boleh kita buat. Jangan rasa kita lebih. Jangan rasa amal banyak. Orang yang rasa amal banyak rugi. Maka dikatakan bahawa orang yang bijaksana melihat akan kurang amalnya dan sedikit qadarnya, kurang kedudukannya. Qadar dia ni kedudukan. Kita ni kadang-kadang silap kita apa? Silap kita berasa kita ahli syurga. Itu silap. Dan dah setengah tu saya jumpa orang tu, nak masuk syurga tak? Masuk syurga ikut aku dia. Allah mudahnya lah. Syurga ni bukan barang-barang yang boleh ditawar-tawar, tidak. Allah Ta'ala yang tentukan. Ingat, Allah Ta'ala dah tahu siapa ahli syurga di kalangan kita, siapa ahli neraka. Sudah tahu. Sebelum kita mati ini, Allah Ta'ala sudah tahu. Jadi kita yang tak tahu kita ni ahli syurga kan ataupun ahli neraka. Orang-orang soleh dahulu dia banyak menangis. Sebab apa? Sebab dia bimbang amal ibadat dia itu tidak diterima oleh Allah, walaupun amalnya dia sudah amal banyak. Kemudian ingat, orang yang dia merasa dirinya sudah lepas, biasanya tak lepas. Orang yang merasa bahawa dirinya ni sudah jadi ahli syurga, sudah elok, biasanya tak lepas. Itu dibimbang. Sehingga kan ada ulama mengatakan bahawa seseorang kalau dia tidak memikirkan bahawa dia ini mati berimankah ataupun mati tidak beriman, dibimbangi mati dalam keadaan tidak beriman. Kita ni duduk akhir zaman. Akhir zaman ni ramai orang mati tak beriman. Sebab dicerita dahulu. Dalam kitab diceritakan bahawa ada orang yang mati kepalanya menghadap arah kiblat. Bila digali balik, ternyata kepalanya itu yang mukanya menghadap arah kiblat jadi membelakangi kiblat. Banyak-banyak dia gali kubur. Pendiri suikai kapal. Dia gali kubur. Kalau 100 dia gali kubur, tak sampai 10 pun kepala dia menghadap arah kiblat. Bila dia insaf, dia tanya guru dia, "Apa jadi macam tu?" Kata gurunya, itulah dia orang yang syirik kepada Allah kerana tidak yakin dengan rezeki Allah. Itu dalam bab rezeki, tak masuk lagi dalam bab lain. Bab kita marah pada Allah Ta'ala, bab tak puas hati dengan Allah, bab marah musibah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, uji pada kita. Ini semua boleh membawa syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi kita mohon pada Allah agar biar kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Sibukkan diri dengan amal ibadat, jangan sibuk dengan yang lain. Bahkan kita ni minta pada Allah Ta'ala agar kita ni termasuk di kalangan orang yang soleh di sisi Allah Ta'ala. Maka orang yang kurang amal, orang yang banyak amal, dia tak tengok amal, dia rasa dia kurang, dan dia rasa kurang kedudukannya dengan Allah Ta'ala, bukan rasa dia soleh. Orang yang dia rasa tak soleh, itu kadang-kadang
termasuk di kalangan orang yang soleh. Dibimbingi pula kita berasa soleh, padahal tidak soleh lagi di sisi Allah. Dan dibimbang lagi masuk dalam kalangan, termasuk di kalangan orang fasik ataupun termasuk di kalangan orang munafikin. Itulah yang dibimbingi. Maka kita ni minta kepada Allah agar Allah Ta'ala selamatkan kita. Dan sedikit kadarnya daripada sekira-kira dan apabila dia mengira-ngira kehidupan dia, keadaan dia rasa kadarnya kurang, lemah kadarnya lagi. Dan bahawa jangan melihat melainkan pemberian Allah Ta'ala atasnya pada barang yang dimulianya. Maka jangan dilihat akan amal yang banyak, tapi dilihat kepada pemberian Allah Ta'ala. Kita ni kalau kita boleh buat amal ibadat banyak, kita kena bersyukur. Bersyukur pada apa? Bersyukur pada amal kita banyak? Tak, bersyukur kepada pemberian Allah. Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala nak muliakan kita, beri amal ibadat banyak, maka kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala memberi kepada kita melakukan amal ibadat. Bukan kita yang mampu buat amal ibadat banyak, tapi itu kurniaan yang Allah Ta'ala beri. Pada barang yang dimulianya daripada kadar amalnya, maka kita ini bila boleh melakukan amal ibadat, kita kena bersyukur dengan sebab Allah Ta'ala memberi kita amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Moga-moga kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan membesar daripada balasnya. Dan Allah Ta'ala maknanya memberi balasan yang besar, ataupun membesarkan seseorang tadi dengan dibalas dengan balasan yang baik. Dan takut atas perbuatannya daripada hasil baginya, maka kembali pada barang yang ada dahulunya pada asalnya, daripada harga yang kurang daripada 2 dirham ataupun 2 daring ataupun 2 daring. Baik, kalau amal kita ini tidak ada nilai, tidak ada nilai, maka Allah Ta'ala tak pandang. Tapi kalau amal kita ini ada nilai, Allah Ta'ala akan pandang, Allah Ta'ala akan muliakan, Allah Ta'ala akan besarkan. Walau kadar itu sedikit, amal itu sedikit, tapi di sisi Allah Ta'ala besar. Ingat, kadang-kadang ada orang amal sedikit saja, tapi Allah Ta'ala beri besar pahala. Dan ada orang amal banyak, tapi Allah Ta'ala tak pandang, tak ada benda. Sebab itu seseorang itu boleh datang pada Allah, boleh menyebabkan dia naik di sisi Allah, dekat dengan Allah. Kadang-kadang amal yang kita tak tahu yang mana satu. Ada orang kadang-kadang dengan puasa, ada orang dengan baca Quran dan sebagainya. Ingatkah kisah mengenai seorang wanita yang dia ini dikatakan orang yang buruk akhlaknya. Buruk akhlaknya, tiba-tiba dia memberi minum kepada anjing, akhirnya menjadi ahli syurga. Sebab apa dia menjadi ahli syurga? Kerana dia telah memberi minum kepada anjing yang dahaga. Bukan kata sebab itu saja, lepas tu dia tak semayang dah. Jadi dengan sebab itu dia dipilih menjadi orang yang saleh. Dan juga ada juga amal-amal orang tadi, dia memang amal yang soleh. Dia sudah soleh. Satu hari ada orang mari, maknanya minta bantuan, dia pun marah-marah, dia pun hina orang tadi. Tiba-tiba amal solehnya dia tolak. Boleh juga berlaku macam tu. Boleh juga berlaku macam tu. Ataupun dikatakan bahawa seorang tadi yang soleh, dia memang soleh dah, duduk kedudukan yang baik dah. Tiba-tiba datang ujub dalam hatinya, dia sombong, lalu menyebabkan amal ibadatnya tertolak. Wal-iyasubillah min zalik. Bukan mudah kita ni nak menyebabkan amal kita diterima oleh Allah. Kalau kita tak jaga hati, memang rosak amal ibadat kita. Maka demikianlah kita ni disuruh agar amal ibadat kita ini biar ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Bila ada nilai, Allah Ta'ala akan muliakan, Allah Ta'ala akan besarkan, walau kadarnya sedikit. Maka kita ni kalau boleh melakukan amal, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan telah hina dan telah kuranglah yang demikian itu. Kadang-kadang seorang itu yang beramal, kadang-kadang amal banyak, tapi Allah Ta'ala tak pandang, jadi hina juga. Tapi ada orang yang amal sedikit, Allah Ta'ala pandang jadi mulia. Jadi demikianlah kedudukan kita. Atau ke dunia kita juga. Kadang-kadang maknanya duduk dengan seorang raja. Seorang raja. Bila raja tadi, orang tadi dia beli buah anggur. Buah anggur tu murah je contohnya. Tapi dia bagi pada raja. Raja macam suka. Raja tak tanya dia, apa yang aku beli? Memang aku bayar lah, RM1,000 bayar. Padahal beli RM1,000 je, RM20.
Dia beli 10 riyal, dia bagi pada raja, dia sembahkan pada raja. Kemudian raja pun puas hati dengan buah tadi, raja akan bayar. Akan bayar. Raja tak tanya pun, berapa riyal beli? 10 ringgit, ambil 10 ringgit tu. Biasanya raja akan bagi lebih lagi. Ambillah 10,000. Padahal 10 ringgit saja. 10 ringgit saja. Sebab apa? Sebab raja tadi puas hati dengan dia. Kalau ikut nilai tak padam. Tak padam dengan itu tadi. Tapi raja tadi nilaikan yang 10 ringgit tadi menjadi 10,000 sebagai contoh. Tapi ada juga nak beritahu kadang-kadang orang tadi bagi pada raja. Bagi pada raja, raja tak puas hati. Akhir-kali boleh jaga saja raja. Maksud menjaga. Orang raja zaman dahulu jangan main. Kadang-kadang dia bunuh. Dia bunuh saja nak beritahu. Jadi kenapa jadi macam tu? Sebab raja tadi tak suka. Apa yang disembahkan tidak dikira. Kadang-kadang bila tidak dikira, dapat azab, dapat kemukaan marah. Maka demikianlah amal kita. Kadang-kadang amal kita bukannya padang 2 rakaat saja. Tapi 2 rakaat tadi Allah Ta'ala puas hati dengan 2 rakaat. Lalu dibalasnya dengan pahala yang berlipat kali ganda. Ini Allah Ta'ala beri kelebihan. Tapi demikian juga kadang-kadang orang semayang banyak. Dia semayang pemain lagi. Maknanya bagus banyak. Dengan semayang sunat tasbih lagi. Dengan semayang banyak-banyak. Tapi tak dibaca pun dia tak ingat. Dia tak ingat. Kadang-kadang baca, orang baca tasbih, dia baca benda lain. Jadi akhir sekali sembahyang tadi tak ada nilai. Tidak ada nilai. Maka ingat, yang paling penting amal ibadat kita ni ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Satu lagi kita kena ingat, amal ibadat kita ni memang kerana Allah. Maknanya kita buat ni kerana Allah, bukan kerana kita nak dapat sesuatu. Kadang-kadang kita ni semangat. Masa bila semangat? Masa malam Lailatul Qadar. 10 malam yang terakhir, malam Lailatul Qadar, semangat. Saya jumpa satu surau, dia gila. 21 jaga, 22 tidur. Dia pun pesan, malam esok kita tak buat qiyamul lail sebab malam esok genap. Lepas daripada tu, malam 22 dia pun malam 23 dia pun malam ni qiyamul lail dulu. Dia datang, dia beritahu saya, kita ustaz, kita buat gila-gila. Gila-gila macam mana? Malam ni kita buat, malam esok tak buat. Saya tanya dia kenapa? Sebab malam genap kita tak buat, kita ambil gaji. Sebab apa ambil gaji saja? Sebab gaji tu ada malam Lailatul Qadar. Masya Allah, Lailatul Qadar ini bukan cabutan bertuah. Maknanya tak boleh buat ibadat macam itu. Jadi kita jadi hamba kepada Lailatul Qadar. Tidak. Kita buat saja. Kadang-kadang gitu juga kita pegang ni kenyataan orang. Syekh saya kata malam 25. Macam mana Syekh pun tahu? Masa Syekh saya zikir dapat tanda tu cahaya je, dia kata malam 24. Syekh saya tanya Syekh saya kata 27. Awak tahu mana? Tu, Syekh saya cerita tengah-tengah dia tidur malam tu mimpi malaikat dua. Mana-mana dah terpada. Dah ada sebetul orang bunyi gitu. Mana kadang-kadang dia balas buat dia sendiri tak bangun. Dia sendiri tak bangun. Asal kiralah kita buat amal ibadat, kena latih, kena faham kita ni jadi hamba pada Allah. Maka kita buat saja mengenai pemberian serah pada Allah. Jangan kita berasa tahun lepas dapat dah Lailatul Qadar, tahun ni dapat ke tak? Tak, kita rasa kira yang tu. Kita buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Yang paling penting Allah Ta'ala reda. Allah Ta'ala reda kepada kita. Jadi kadang-kadang bila kita buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala, andai kata benar-benar reda kepada Allah, Allah Ta'ala reda, Allah Ta'ala akan nilai. Kadang-kadang 2 rakaat boleh tampung hak kita lalai yang 10 tahun, 20 tahun dahulu. Buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka demikianlah dengan kadar yang Allah Ta'ala beri. Ini semua pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan misalnya bahawasanya satu tangkai daripada buah anggur dan satu batang daripada raihan, yakni apa tu? Selasih. Satu tangkai selasih ada harganya di pekan, 1 danik. Jual di pasar 1 danik. Maka tiba-tiba apabila dihadiahkan seorang kepada raja yang mempunyai 6
Apa ni? Kemurahan. Raja yang ada kemurahan, maka dielokkan dia. Ni macam contoh saya bagi tadi lah. Maknanya satu tangkai anggur, satu batang selasih, ataupun dia bagi saja, beri pada raja. Lalu raja tu jenis pemurah, maka dielokkan akan dia. Suka raja tadi, elok akan dia, maka jatuh daripadanya tempat rada. Maka berlakulah keradaan raja tadi. Raja rada, Allah terima kasih banyak, beri hadiah kepada raja buah anggur saja. Maka dibalas baginya pada yang demikian itu. Maka raja pun balas. Balas dengan banyak mana? 1000 dinar. Raja dah suka, dia bagi. Maknanya dia bagi 1000 dinar. Kerana barang yang jatuh daripada tempat rada, kerana raja tadi memang benar-benar rada pada dia. Patut setengah-setengah ulama dikatakan bahawa dilarang ulama ini bergaul dengan raja. Kenapa pula? Kerana dibimbangi raja tadi akan bagi banyak harta pada dia. Bila raja bagi harta pada dia, akhir sekali dia jadi langgar hukum. Dia jadi ikut kata raja. Akhir sekali tidak tegas, jadi bimbang. Maka setengahnya begitu. Bagi orang awam tak apalah. Bagi orang awam, lalu dia duduk dengan raja tadi, bagi buah anggur, raja pun suka. Bila raja suka tadi, lalu raja pun bagilah hadiah dia sampai 1000 dinar. Raja dahulu dia jalan masuk kampung, keluar kampung, kadang-kadang menyamuk, tengok keadaan dia. Maka orang tak tahu raja tu raja. Tiba-tiba raja pun balik tengok, bagi hadiah pada orang ni. Sebab apa? Orang ni baik dan sebagainya. Maka berlaku macam tu. Maka dikatakan bahawa rada tadi, maka jadilah harganya dengan sebijinya 1000 dinar, ataupun dengan dia makan sebiji saja. Dia suka, maka dibayar 1000 dinar. Maknanya, maka apabila tiada rada, apabila tiada radanya oleh raja tak suka, dia bagi buah anggur, tolak raja makan, tengok ada buruk sini, dan ditolakkan kepadanya, kembali kepada harga yang kurang, ataupun raja bagi, raja orang baik, dia bagi kok. Bagi, tapi tak bagi 1000 dinar. Boleh jadi dia bagi sikit saja, kurang yang nilaian dia. Harga yang kurang, dia beli 10 riyal, boleh 5 riyal. Rugi negara. Daripada satu biji ataupun satu danik, ataupun dibayar dengan satu danik saja, maka yang demikian lagi barang yang kami ada padanya. Maka demikianlah contohnya. Maka mengikut keradaan Allah. Amal ini mengikut keradaan Allah. Sebab tu orang dahulu dia tak sibuk amal banyak, tapi disibuk dengan redha Allah Ta'ala. Tapi kalau amal banyak, biasanya Allah Ta'ala redha. Buatlah amal ibadat sebaik-baik yang mungkin, maka jaga olehmu, dan hendaklah engkau lihat akan kebangkitan Allah Ta'ala, dan baikkan perbuatan kamu daripada yang mencela pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tengok, buatlah sampai Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala jadi suka dengan amal ibadat kita. Jangan sampai kita buat amal ibadat menyebabkan Allah Ta'ala cela kita. Maknanya Allah Ta'ala tak redha dengan kita, tidak suka dengan kita. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita tak tahu adakah amal ibadat kita ini Allah Ta'ala redha pada kita ataupun tidak. Hanya kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala redha kita dengan banyak dosa maksiat yang kita lakukan ini. Maka tidak dapat tidak, kita kena sungguh beramal ibadat kepada Allah Ta'ala, dan kita kena mohon agar Allah Ta'ala redha kepada kita. Jadi kita tanam dalam hati kita, kita bukan jenis amal banyak. Jangan kita berasa amal kita banyak, dan jangan berasa kita ni sudah cukup amal ibadat kita. Belum lagi cukup, tambahkan amal ibadat sebanyak-banyaknya, dan banyakkan berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala meridai kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad